Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba wal corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna al 'adzab inna mu'minun. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma ya jabbar as-samawati wal ard isrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibaratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita di dalam ruangan pengajian kita tentang masalah mustalahil hadis daripada kitab As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis bagi guru kita iaitu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Dan kita itu telah selesai daripada beberapa soalan-soalan yang kemukakan oleh Tuan Guru kita di dalam ini kitab. Yakni pada hari ini insya-Allah kita nak sambung pula lah pengajian kita pada soalan yang ke 57. Nah, soalan yang ke-57. Senantiasa lagi kita tu duduk bercara tentang masalah tajuknya berkaitan dengan hadis yang palsu, hadis maudhu', hadis yang ulama Islam kita taknya halal dan taknya izin kita itu meriwayatkan ataupun mensebarkan hadis-hadis maudhu', malaikat dengan jalannya kita nak beri pengingatan dan kita nak jaganya umat Islam daripada hadis-hadis palsu. Itu tak apalah kalau kita bawa datang hadis kemudian kita kata hadis ni palsu dengan alasan daripada
alasan yang dibawa datang oleh ulama-ulama Islam kita, maka itu adalah cara yang diharus pula lah. Akan tetapi kalaulah kita semata-mata nak mengeluarkan hadis ini, nak sebar, ikutlah matlamat tujuan kita nak baik bagus setara mana pun, maka tak boleh, tak harus, mana haram kita mensebarkan hadis-hadis palsu kepada umat masyarakat Islam, tak kira bangsa bahasa apa-apa pun tidak boleh. Kenapa? Kerana hadis maudhu' ni adalah hadis yang tidaknya sabit, yang tidaknya benar-benar daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak misal dengan cara jelas dan mudah, kita boleh segera faham. Kerana misal ini untuk kita nak mendekati pahami kita kepada masalah yang payah-payah, maka pastilah alim ulama kita, guru-guru kita mendatangkan contoh-contoh, misal-misal untuk nak mendekatikan fikiran orang Islam kita, nak nampak kata apakah yang nak ditujukan ilmu ini kepada kita ni, nak kita faham macam mana. Misalnya sebab ulama tak bui kita itu meriwayatkan sebanyak, dan kita itu mari duk jajalah kalau bahasa tepat kita ni hadis-hadis palsu ni, kerana dia tu bukan hak asal. Supaya dengan kita sebar dan kita guna, kita jual beli dengan duit palsu. Kalau kita jual beli dan kita sebar dan kita guna dalam pembelian kita, perniagaan kita, duit palsu, adakah kerajaan negara mana-mana tak kira lah ia nak aku, ia nak izin kepada kita, ia nak berinya kemudahan kita nak buat lagu tu? Jawab dengan cara sebulak suara, tak boleh. Kerajaan negara mana-mana pun tak bui. Juga hadis maudhu', marilah ulama mana-mana pun dia tak beri. Tapi naknya ulama hak sungguh dah. Bukan makna kata orang yang berpakaian ulama tapi dia bukan ulama. Dalil kata dia ni tak boleh nak beza di antara hadis palsu dengan hadis hak sungguh. Maka di situ membawa kepada umat Islam kita itu tertarik dan tertipu dengan pakaian, dengan gaya percakapan, dengan beberapa perkara lah. Maka itu adalah perkara-perkara yang jadi kemusnahan, jadi bala petaka kepada umat Islam kalaulah duk gunanya hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu', hadis-hadis yang tidaknya sabit sungguh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama yang duk royak mari dah beberapa soalan yang kita baca dan jawapan yang kita telah hurai gitu. Makna kata dia telah menyata dah bagi kita 2, 3, 4 kali dah kita berjumpa tentang ini masalah. Makna kata 2, 3 kali pengajian kita dah lah kita jumpa tentang ini tajuk ni, tajuk hadis maudhu' ni, dan kita akan gila-gilah kerana ini adalah pengajian daripada buku ulama kita. Bukan makna kata kita itu tak tupainya ulama sebagai yang diwahamkan setengah-setengah daripada orang yang tidak ada mempunyai kesedaran, itu bukan. Maka ulama kita ni dia duk mikir marilah. Takut ia royak saja tu terkadang tak ada tanah air tu, ia payah juga. Kita kecek mulut orang dulu tak apalah, supaya masalah tanah, masalah gapo orang dulu tak apalah. Ambil lah tanah situ. Namun buat kerja lah tanah sebidang tu, mungkin tu mungkin ni. Tapi hak sekarang ni tak boleh. Dia kena ada tanah air. Nah, ia kena adanya jamin ni.
daripada kerajaan, daripada izin ni tuai sendiri tu, dan orang yang dia itu nak serahkan benda tadi. Gitulah. Maka ulama yang mikir supaya tu lah. Supaya kita misal saat ni tu lah. Nak royak di atas lidah saja tu habis cekak dah, ya duk royak. Ya duk hurai sehabis-habis dah. Cuma dia nak wak tanah pula. Nak sipai taruh pula. Hadis-hadis yang tak pakai ni, hadis-hadis yang pelesu ni, supaya nak uinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu henti-henti, jaga-jaga, beringat-beringat daripada hadis pelesu tersebut. Nampak tu tak? Daripada hadis pelesu tersebut. Maka cara ulama ni pasti dia kena tulisnya buku. Tulis buku, tulisnya hadis-hadis yang pelesu, yang dia buat kaji bukan makna kata dia tu tak buat kaji ulama kita ni buat kaji amal dia dia buat di dalam tulis jadi buku ni apa panggil buku tentang masalah gapo, masalah hadis-hadis pelesu. Tu dia. Sampailah pada soalan hak kita nak hurai ni lah, iaitu soalan 57 tu. Ia kata uzkur ba'dal kutubi al-muallafati lil ahadithil mawdu'ah. Itu guru soalan 57 tu dah. Itu guru sebutlah setengah. Nak wari di atas jalan yang contoh. Tak kena wari banyak. Contoh ni wari sikit pun tak apa dah, tak nanti banyak. Wari untuk nak wit kata wak contoh. Nampak tu tak? Buat contoh. Lepas tu cara kita ambil contoh tadi pergi ukur lah. Sebab tu dalam Islam kita ni yang mari contoh. Apabila contoh ada, kita ni kena ikut contoh tu. Tak kira wari contoh satu, kamar dia kita usaha nak buat lagu mana. Nak wui kita tu serupa dengan contoh tadi itu. Contoh tu lah kecil mudah-mudah. Maka dia pun suruh tok guru, anak murid lah suruh. Suruh di sini makna gana, makna tutup. Tutup dengan beradab kepada tok guru dia, kata, dia sebut sikit tok guru. Kitab-kitab yang dia itu yang ulama tu tulis mari. Muallafah ni makna kata hak susung mari. Hak tulis mari. Hak hipung mari. Bagi hadis-hadis yang dusta, hadis-hadis pelesu. Cara yak sikit hamba nak kenal, supaya hamba itu lepas daripada mengaji dengan tok guru, hamba kena baca wak kaji pula. Ni makna kata orang nak jaga agama ya duduklah tu. Bukan makna kata sekadar duk ikut gitu, bukan. Makna kata ia duk tadi itu, ia duk dengan cara bergerak. Tanda kata mengaji dia tu mengaji sungguh. Mengaji yang hasil sungguh. Mengaji siapa kepada matlamat. Tu. Sebut oleh mu setengah-setengah buku yang ditulis, yang disusung. Tu. Untuk apa? Untuk nak tunjuk kata hadis-hadis tu maudhu'. Bagi hadis-hadis maudhu' tu buku gapo ganti. Maka kerja bagi guru ni dia tak boleh susuk puca lah. Susuk puca ni bagi guru tak boleh. Walaupun kita tak seroyak habis itu tak ada masalah, kerana ilmu tu ia berlapis setangga, royak sikit-sikit tak apa. Akan tetapi nak susuk sampai kata tak royak gapo, itu bukannya sifat orang jadi guru. Kita tak boleh letak diri kita susuk puca, tak boleh. Nampak tak? Susuk puca ni tak boleh kerana ilmu itu dia cahaya, dia tak boleh nak susuk. Nak susuk cahaya ni, dia tak boleh nak susuk. Ia akan tertimbul cahaya tadi. Ia akan nampak oleh manusia. Tapi syarat manusia itu kena carilah. Kalau manusia itu tak mau nak cari dalam arti kata tutup pandangan, tu dia tak jumpa dengan kebenaran. Nampak tu tak? Ia kata, nak jawab lah. Apabila anak murid tanya, nak jawab. Minha, setengah daripada buku
yang ulama susung mari, yang ulama tulis mari untuk nak royak kepada umat Islam ini, kata itu adalah hadis palsu. Hadis bukan hadis yang ulama pakat sebulak suara kata tak leh nak. Sebab malaikat di atas jalan kita nak jaga, nak menjauhi, nak beringat kepada umat masyarakat. Tak apa. Namanya al-abatil. Al-abatil lil Jawzaqani. Tu al-abatil. Nama dia itu ya wari sikit ialah. Bahasa dia lah. Tok guru kita ni ya royak nama lagu ning supaya nak we orang hak mengaji tu kena pergi cari pula. Tu cara yang cidiknya orang nak betul anak murid tu we jadi pandai, we jadi hadap ke depan, bukan duk gelasa turun ke belakang. Nampak tu tak? Tapi syarat lah anak murid tu kena ingat nah budi bahasa hak guru kita tu. Kena ingat. Jangan kita membelakangi guru kita walaupun kita adanya gapo, adanya petekih ke, tak nampak dengan pendapat guru ke, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita itu membelakangi dia dan buat tak ambil cakna dengan dia, tak ingat budi bahasa dia. Itu adalah orang yang tak selamat di dalam hidup. Orang yang bergerak di dalam pengajian dia. Walaupun kita tengok kata dia ni mempunyai kedudukan di atas muka bumi ini, mewah itu mewah ini, akan tetapi pada hakikatnya tak, dia tak akan dapat keberkatan sama sekali kalaulah dia tu tak pandai nak terima kasih kepada guru dia. Tetapi kita ni kena sambung pula apa yang tok guru kita itu bawa mari, kita sambung pula, pergi cari pula. Dia kata al-abatil lil Jawzaqani. Maka kitab ni iaitu kitab yang digunakan oleh seluruh ulama lah, iaitu kitab nama al-abatil wal manakir was-sihah wal masyahir. Ni kitab ni, iaitu kitab lebih kurang tebal ni ya. Makna kata lebih kurang muka dia, halaman dia semua tu 400 muka. 400 halaman. Bagi Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Husain Ibni Ibrahim Jawzaqani Al-Hamadhani yang meninggal pada tahun berapa tu? Tanda taruh nah. Bagi orang yang belajar tu tanda taruh mati pada tahun 543. 543. Ingat 345. Maka kita akah. Kita balik kat tu 543. Tak payahlah nak ingat dia wafat bila tu. Ni kitab ni yang hipung di dalam ni gapo, iaitu hadis-hadis yang tak terpakai. Hadis-hadis yang tak terpakai, hadis-hadis yang yang ulama kita duk tambih mari. Tambih mana we peringatan. Kata hadis yang ulama kita kata tak leh kita nak pakai. Tetapi ya wari juga. Ya bukan gapo, ya wari dua. Mana kata al-abatil wal manakir was-sihah wal masyahir. Ada hak sahih ya tak cetak ke sekali dalam kitab hak ni Darul Ibnu Hazmi ni ya wari sekali. Ada pun Syekh sebut tu al-abatil hak ni satu. Mana kata ginilah kita kecek mudah-mudah. Terkadang kalau kita pernah mengaji kitab ni, mana satu kitab tu ia cetak terkadang dua utai kitab, terkadang 3 utai kitab. Nampak tu tak? Mana kata ada di tepi tu kitab lain, hak di tengah tu kitab lain, di di atas tu mana kata belum daripada dia garis tu kitab lain. 2-3 utai kitab di dalam satu jilid tadi itu ada ulama yang cetak lagu tu. Seumpama ni lah. Adapun al-abatil wal manakir duk dalam ni dah. As-sihah wal masyahir pun duk dalam ni dah. Mana kata seolah kata
ada milik sebuah ni menepati dua buku. Ada tak menepati dua buku. Baik, tak ada apa dah ulama ya royak mari siap dah. Kata lagu mana itu tepat yang kita nak pergi tengok. Hadis-hadis yang dusta di atas Nabi hak ulama kita wakri ni semenjak daripada kurun yang ke-5 ke-6 tu lagi. Nah, kurun ke-5 kurun ke-6 lagi. Bukan makna kata baru-barulah. 1000 tahun dah, dekat-dekat dengan 1000 tahun dah sampai ke sekarang ni. Maka kitab ni disebar, diambil pedah daripadanya oleh umat-umat Islam, terutamanya alim ulama kita semenjak daripada Imam Jauzaqani tulis ni sehingga hari yang kita ada ni lah. Dan lagi akan seterusnya ila ayyarithallahu al-arda wa man 'alaiha, sehingga hari kiamat datang. Baik, itu setengah daripadanya. Satu buku. Tu bagi pelajar tu terutama kita orang yang nak cara tentang hadis Nabi ni supaya nak masuk nasib kita, mana kata kaki kita ni duk di atas batas hak Nabi sallallahu alaihi wasallam janji, kata orang yang carakan hadis ni masuk di dalam orang yang dia itu masuk daripada ahli hadis tu, mana ahli hak Nabi lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu kena cari milik hadis buku-buku hak ulama kita di dalam maktabah kita. Nah, di dalam maktabah kita. Setelah daripada kita belajar, setelah daripada kita mengaji, setelah daripada kita berguru, kita kena ada pula buku. Untuk apa? Untuk wak rajak ke, untuk wak kita saing dengan dia, baca dengan dia. Kerana buku ni ia tak pernah wakwi kita tu sakit hati, wakwi kita itu penuh hati, tak ada sama sekali. Tak serupa manusia. Manusia terkadang kita wak baik dengan dia, tetapi dia suka menyakiti kita. Tak kira menyakiti dengan perbuatan, terkira menyakiti dengan cakap tak kira menyakiti dengan pemikiran dia, gerak-geri, kedudukan dia dan sebagainya. Tapi kita kena duduk dengan manusia sebab kita ni adalah manusia. Tetapi nak tahu kata buku ni tak. Semata-mata ia nak kebaikan kepada kita. Tapi buku hak mana? Buku yang dijaminkan oleh para ulama, oleh alim-alim daripada warasatul anbiya, yang nak ayat buku ni kita boleh ambil pedah daripadanya. Nampak tu tak? Tu buku tu kita kena ada ilmu pula dalam masalah kita nak pilih. Supaya masalah makan ni itulah. Makan boleh makan belaka kalau nak makan, tetapi kena tengok juga kan makan mogoni ni gapo ratik mudarat kepada diri. Kita ni ada gapo ratik kena patah. Begitu lah. Nampak tu tak? Bukan makna kata apabila benda makan boleh, kita makan belaka sedap mulut. Tak boleh. Aku ada duit, ada wang, ada tu ada ni, nak beli buku, nak beli gapo, ikut aku, kena beli hak mana? Ada gapo nak ikut mung pun. Akan tetapi kena tahu juga kata mung tu nak guna lagu mana. Nampak tu tak? Nak guna lagu mana. Itulah tepat-tepat yang kita kena ambil tahu. Dan seterusnya iaitu diriwayatkan oleh ulama kita ni iaitu kitab gapo pula? Wal Mawdu'at Ibni Jauzi. Kitab Mawdu'at bagi Ibni Jauzi. Kitab Mawdu'at Ibni Jauzi. Mawdu'at ni makna kitab gapo? Iaitu kitab sakut paut dengan hadis pelesu Bukan Mawdu'at maknanya tajuk. Ni terkadang ada orang di kalangan orang Arab sendiri pun dia tak ada pengetahuan tentang nak guna buku ni. Dia pergi beli buku di pasar, di kedai jual buku. Napa duk balik tengok, dia boleh baca bahasa Arab kerana ada nahwu sorah ni. Tak ke? Ada nahwu sorah balaru habis wa dah lah. Duk balik tengok tetapi dia tak ada kemahiran dia. Mehir dia tu tak ada dengan buku, tak tahu kata buku ni ulama tulis nak guna lagu mana.
Ni terkadang kita baca saja gitu, ya betul lah, kerana orang hak buat hadis pelesu naik mari ni ya bukan orang jahil. Orang alim, orang hak reti bahasa, reti tata bahasa. Bukan makna orang jahil, bukan. Orang nak khianat agama Islam daripada zanadiqah pun baik, daripada tu, daripada ni, sebagaimana kita rayak dah kemarin itu. Bukan orang biasa. Nah, orang adanya pengalaman, ada ilmu pengetahuan. Maka dia pergi tengok, mari dia tengok. Ni babu fadli yaumi Arafah. Bab majara Lailatul Qadr. Apa yang berlaku Lailatul Qadr. Berlaku hari pada malam hari, iaitu malam Lailatul Qadar, dan apa yang berlaku pada malam Isra wal Mi'raj, dan bab yang sakut paut dengan nak mentegahkan sama-sama ulama ni tak boleh deki gi mari dan sebagainya. Banyaklah daripada daripada tajuk-tajuk yang tertarik. Yang tertarik. Lalu dia kata berapa harga buku ni? Dia pun beli. Kerja dia adalah orang panggil kata Tok Khatib. Tok Khatib tak ada gapo. Dia berasa kata iaitu kitab maudhu'at ni iaitu kitab hak sakut paut dengan tajuk-tajuk. Molek tak kena dah cari banyak ulama wak siap dah ni. Nampak tu dah? Ulama wak siap dah. Maka dia ambil beli, buat naik atas mimbar. Hak bawah daripada dia tu sungguh pun tak ada pegang jawab Tok Khatib, akan tetapi dia reti, bukan tak faham, bukan tak meh. Masalah ilmu pengetahuan tu, utama masalah hadis-hadis Nabi ni. Dia kata itu bukan hadis. Tu. Lepas daripada Tok Khatib baca siap ni, tanya turun kecek sama sore lah. Tu cara hak molek. Cara hak molek dalam masjid terutama tak sewa jadi haru-haru, kita pergi jumpa orang hak berkenaan yang berasa kata kita tu nak kecek gapo dengan dia. Sebab gapo? Sebab ha dalam masjid. Ha dalam masjid kita tak sepatutlah nak pergi sebar lain. Adapun hak pesing demo buat kesamaran dengan cara tersebar atas udara, hak tu hal lain pula. Tu hal lain pula. Ya tak kena gimari, ya kita kena bagi we kena maudhu' cara-cara dia tu bagi we kena. Ya kata ambil dari kitab maudhu'at bagi Ibn Jauzi. Tu lalu orang hak dengar tu, orang hak tanya tu lah daripada guru juga senyum. Ni kitab maudhu'at dia, itu kitab ni. Cetak ke sekarang ni 5 jilid. Hak sekarang ni 5 jilid. Hak sama amada ni 2 jilid. Tak apa dah lah ni. Maudhu'at bagi Imam Ibn Jauzi. Abdul Rahman Ibn Ali Ibn Jauzi yang meninggal pada tahun 597 Hijriah. 597 Hijriah. Nampak tu tak? Ni salah satu daripada buku hak nak royak, kata ulama kita buat mari untuk nak royak ke apa. Dalam ni ada hadis yang maudhu'. Kebanyakan lah. Setelah lagi kita nak tengok ulama ni ia mari baca balik, kata sungguh setara manakah Imam Ibn Jauzi ni dia ni kebolehan dia tentang ilmu hadis tu setara mana. Ya ulama cek pula. Ya bahasa dia. Manusia ni lain daripada Al-Quranul Karim dan hadis hak sabit sungguh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Quran lah. Kita tak hak tu yang tak boleh tek. Hak lain tu bahasa dia. Terutama buku sama-sama ulama je tek gini. Kritik gitu, kritik gini, kritik untuk nak bina. Nak bina hadap ke depan, nak naik lagi. Nampak tu tak? Iaitu kitab maudhu'at ni salah satu daripadanya. Ni salah satu daripada buku yang kedua yang Syekh Mustafa kita bawa datang di sini. Ni bagi anak-anak pelajar, utamanya orang yang hemah agama benar-benar tu, saya yakin kata di negara kita ni ada, dan di negara Malaysia saudara kita di sana pun ada. Kita sungguhlah kita letakkan diri kita
nak jaganya, nak mempertahankan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada gangguan-gangguan yang bukan-bukan. Itu adalah ganjaran yang besar, pahala yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat ganjaran yang lebih dan besar, tinggi, mulia. Tu kitab yang kedua. Yang ketiga, kitabnya Al-Lali' Masnu'ah. Al-Lali' Masnu'ah. Al-Lali'ul Masnu'ah. Ni orang panggil kata kitab yang bagi siapa? Iaitu yang meninggal pada tahun 911 Hijriyah. Iaitu Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Itu dia. Yang ni nama kitab Al-Lali'ul Masnu'ah. Al-Lali'ul Masnu'ah. Bawa ri sini. InsyaAllah ta'ala. Cetak ke baru ni molek lah. Hak amboda ni hak biasa ya. Zaman kita ni. Mana kata. Hak ni ya. Hak ulama kita waktu baik. Hak ambo milik ni. Iaitu Darul Ma'rifah. Ni kitab Al-Lali'ul Masnu'ah fi ahadisil mawdu'ah bagi Jalaluddin, Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti yang mati pada tahun 911 Hijriyah. Ni dalam ni. Maka dalam ning ulama tak ada pertikai lah. Ya wari. Mana ulama tak ada duk kritik gapo lah. Sebagaimana hamba tahu daripada guru kita ni. Kata Imam Suyuti wari dalam ni adalah hadis yang palsu sungguh. Hadis palsu sungguh. Kita ni jarilah orang kita ni nak ambil apa nama, ambil pengajaran daripadanya. Ambil pengajaran daripadanya. Maka kita sebagai orang Islam, terutamanya orang sunnah ni makna kena sungguhlah. Tu sungguh. Mula sekali jangan kita gaduh nak gi hukum orang tu orang ni, jangan kita cari ilmu hak mula-mula sekali kerana Allah untuk diri dulu. Kerana Allah untuk diri. Hak tu hak mula-mula sekali. Lebih daripada tu, kita ui kat orang. Pacara nak beri, kita kena tak diri kita sebagai doktor. Medik, orang ngaji medik, ngaji bomo, kalau bahasa sia kita ni, kita nak ui obat kepada orang sakit tu macam mana. Jangan kita itu, jangan kita, tak ada cara. Dalam masalahnya, orang boleh terima kebenaran sebab semua orang nak kebenaran. Tetapi cara tu terkadang orang tak boleh nak terima. Awak apa? Kerana ada beberapa perkara-perkara yang kita sendiri itu tak siap sedia. Dalam arti di tangan orang sunnah ni ada kebenaran. Tetapi cara nak uwi kebenaran tu kita kena selidik, teliti jadi molek. Nampak tu tak? Di tangan orang yang bukan sunnah tak ada kebenaran. Adanya kesamaran saja ya. Tidak ada wahyu dengan mereka, tak ada. Daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Tak ada. Akan tetapi cara mereka, bentuk ke mereka itu adalah demo tu sedia dengan cara molek. Sebab tu termakai dengan Syiah, termakai dengan Kuburi, termakai dengan tu, termakai dengan ni dan sebagainya. Nampak tu tak? Sebab tu kita ilmu pengetahuan yang Allah Ta'ala bagi kepada ahli sunnati wal jamaah tu makna kata jelas molek. Tu tak? Tu. Ni salah satu daripada kitab ulama kita. Ya tak kira sekarang ni hamba tahu tu 4 jilid. Hamba ada ni 2 jilid. 2 jilid. Itu setengah daripada buku yang ketiga daripada buku hak ulama kita tulis mari. Nampak tu tak? Dan kitab yang keempat ni Qurrasatul Raghabi lis-San'ani al-Lughawi ni tidak didapati. Amba tanya guru amba sebagai anak murid bagi tuan guru kita ni dia kata kitab ni adalah dituliskan oleh ulama Yaman. Ulama Yaman tidak dicetak dengan cara
sebar-sebar. Cetak sekali makna kata tak ada cetak dah lepas daripada tu. Sebagaimana hamba tahu tu daripada guru kita, dia kata tak cetak. Adalah di negeri Yaman tu. Sebab Syekh Mustafa ni dia duduk di negara Yaman mengaji menuntut ilmu di sana. Nah, berpuluh-puluh tahun lah. Berpuluh-puluh tahun. Dia ni adalah ada kebolehan, kemahiran di dalam masalah ilmu hadis ni sebagaimana masyhurlah dia. Masyhurlah dia dan diagungkan oleh ahli sunnati wal jamaah, duduk di atas bantasan ulama salafis salih. Nampak tu tak? Maka kita ni nak orang kena belaka tu tak boleh jadi. Nah, manusia kita ni dia tak boleh jadi nak kena belaka kita. Tak boleh jadi. Hingga Allah Ta'ala sendiri manusianya kata lagi. Tak gitu? Nabi kita supaya tu juga. Abu Bakar, Jibril pun kena juga. Bagaimanakah kita? Sebab itulah kita tak sedut jadi rusing dan serabut dengan orang yang tak mau nak daripada jalan ni yang kita duk sebar, tak ada gapo, kita tak usah paksa. Ramai lagi hak Allah Ta'ala buka nak terimanya jalan-jalan ni yang kita sebar. Cuma pergi dengan cara. Nah, pergi dengan cara. Hurai gapo wi jadi sudah, jangan susuk puca lah. Tu kita orang sunnah ni tak ada kalimah kata susuk puca, tak ada. Walaupun tengok belakang lah kita, tapi susuk puca dalam masalah huraiah kita tak, bukan jalan ni kita tu. Tu berapa dah tu? 3, 4 dah tu nah. Hak kita buat hari ni 3, 4 dah tu. Yang kelima, dia kata yang kelima ni Al-Fawaidul Majmu'ah lil Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Fawaidul Majmu'ah. Kitab Fawaidul Majmu'ah bagi Imam Syaukani. Imam Syaukani tu kitab Nailil Awtar. Syarah bagi ahadis hadis bagi Abdus Salam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Muntaqal akhbar min ahadis Sayyidil Akhyar. Dia syarahkan matan itu sebagai kita itu tahulah. Dan jadi kitab Nailul Awtar. Kitab Nailul Awtar apa panggil fiqhud dalil. Fiqh balik dalil, ia gantung kepada dalil. Semua gantung pada dalil belaka. Tetapi hak ni makna kata dia tengok kepada dalil itu lebih daripada dalil illah, ia gantung lebih. Tu Nailul Awtar. Dan kitab Sayyidul Jarrad, Sayyidul Jarrad salah satu daripada kitab fiqh juga. Dan Imam Syaukani adalah kitab dia nama Fathul Qadir. Nah, tafsir Fathul Qadir yang dia hipung di antara riwayah dan dirayah tentang masalah mentafsirkan akan Al-Quran ambil di awal hingga akhir. Tu Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Dia tak tertinggal juga. Mana kata tulis juga satu buku. Nak jaganya umat Islam kita ni daripada hadis pelesu. Tu hadis-hadis pelesu. Maka kita ni tak ada payah lah. Tak ada payah ulama kita buat belakang dah. Cuma kalau kita nak kongsi, kita mari buat hak pasal kita ni terjemuh ke ataupun nak buat lagu mana. We orang nampak kata ni hadis pelesu. Kena hak molek sekali dengan cara terjemuh hak ulama kita buat ri siap dah. Kamu dia hurai dengan cara alasan kata hadis ni sebab apa jadi pelesu. Itu adalah kalau kita pakak boleh buat ke. Seolah kata kita sebar cahaya lah. Apabila pakak buka lampu, kegelapan kejahilan, kegelapan hadis-hadis pelesu yang akan hilang tubik daripada muka bumi kita ni. Itulah tujuan yang besar sekali yang ulama-ulama Islam kita tolongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nak mempertahankan hadis Nabi hak benar dan nak mempertahankan benda hak tak benar tu tubik daripada ajaran Islam. Ajaran Islam. Nama kitab gapo saat ni? Al-Fawaidul Majmu'ah. Ni kitab ni lah, iaitu
iaitu nama kitab Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadisil Mawdu'ah. Ada hadis-hadis pada membicarakan hadis-hadis mawdu'ah. Syekhul Islam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani yang beranak pada tahun 1173 Hijriah, meninggal pada tahun 1250 Hijriah. Yang diperiksakan, yang di tahqiq nuskah nining oleh Syekhul Allamah Abdul Rahman ibn Yahya Al-Muallimi Al-Yamani. Tuai mata pun, tuai kitab ni pun orang Yaman, orang mari periksa pun orang Yaman belaka. Ni mana kata orang Yaman. Sebab itulah kita pun tak ada tinggal lah. Orang sunnah kita ni pun tak ada tinggal daripada ajaran sunnah kita, daripada apa bakar asal daripada ulama Yaman kita. Tak ada tinggal dak. Nampak tu tak? Tak ada tinggal dak, sebagaimana orang kata duk tinggal ajaran ulama tua kita daripada ulama Yaman dak. Kita tak ada tinggal apa ni. Semua itu daripada ulama Yaman juga yang kita ambil ni. Semua hadis yang wari ni banyaklah. Banyaklah dalam ni pergi buka tengoklah beberapa bab taharah, bab semaya, bab gapo nama, semua hadis-hadis hak palsu, hadis-hadis hak tak benar. Maka tak ada siapa kritik juga kitab ni. Tak ada siapa dia mai duk kritik dengan cara kasar-kasar lah. Kata bukan hadis maudhu' gitu gini, dak lah. Yang kita belajar mari tu gitulah pakai ada berjalan mari. Iaitu ni, iaitu kitab Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadisil Mawdu'ah. Tu. Ning alat-alat kita ni. Alat-alat kita untuk kita nak gapo ni? Naknya jaganya agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, wari banyak. Wari apa banyak gitu lalu tak padan dengan sutai kitab ke? Ya hadis maudhu' ni banyak orang tak benar kecek di atas Nabi ni untuk nak cari habuai dunia hak tak kekal ni. Lalu dia buat hadis maudhu' bab tu bab ni terpaksa ulama kita kena duk tapih sokmo. Kena duk tapih sokmo. Kalau tak tapih ke Allah lekat ngapah-apah gitu makin jadi mudarat kepada jasad. Kalau jenis makan ni minum ni, masalah amal ibadat pun serupa tu. Letih pas keting peluh kata buat kerja, tapi ganjaran tak ada boleh gapo. Hak apa? Kerana tak betul dengan contoh hak asal. Tak betul dengan contoh hak asal. Apabila tak betul dengan hak tu, ya syarat cara rukun ibadat ni ada dua hak besar Satunya kita ikhlas, yang kedua kita mutaba'ah. Ikut akan jinjak Nabi kita Muhammad, jinjak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah amalan itu dinamakan amalan yang soleh. Kalau tak gitu, salah kata, kerja sungguh, tetapi apabila siapa duit gaji, kita tak ada masuk dia dalam undang-undang tu dunia apa supaya sahabat tu pakat tu nak masuk dalam undang-undang tu supaya nak boleh gapo nama bolehnya habuai daripada kita betul jalan tu ya akan boleh habuai. Kita tak gi pun gaji duk masuk dalam bank. Ya nak gitu. Hak tu nya faham oleh tu orang-orang manusia kita faham sungguh. Tapi masalah agama ikut deh. Ikut orang royak lagu mana. Nah, dengan tidak ada alasan marin mana pun cahaya. Allahu Akbar. Tu menyanyai kepada diri belaka tu. Kita kena mikirlah ratik. Benda dunia tadi itu kita nak boleh dengan cara-cara supaya dapat habuai tadi itu tu pun kita kena pergi dengan undang-undang dan cara-cara. Bagaimanakah dalam urusan agama, urusan yang apa nama ni ya Allah Subhanahu wa taala suruhnya Nabi kita ni buat contoh tauladan dalam masalah nak mendekati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ni bukan masalah berpuak, bukan masalah kita nak bahasa orang tu panggil kila main. Masalah kita nak serenak-serenak main. Tak masalah sungguh. Pala modal kita iaitu umur, dan kita nak guna pala modal kita iaitu ilmu pengetahuan yang kita dapat daripada Allah Ta'ala dan Rasul melalui warasatul anbiya, dan kita kena bergerakkan diri kita melaksanakan ilmu yang kita ada. Itulah
tujuan yang Allah Subhanahu wa taala utuh kita mari di atas, mari kepada ini dunia. Tu dia. Nampak tu tak? Tu. Dan seterusnya satu kitab lagi. Berapa dah tu? 1, 2, 3, 4, 5 dah nah. Ya sebut 5 dah. Wah, kitab yang kena pula. Wa silsilatul ahaditsid dha'ifah wal mawdu'ah. Silsilah, baca dengan silsilah, bukan baca salsilah. Kalau salsilah tu ia tak ada apa nama sebut teh hak bahasa Arab. Malaikat kita nak memperjauhikan hak tu lain lah. Supaya majlis, asal majlis khitam, kita sebut majlis khatam. Gapo khatam Quran? Khitamil Quran, hak asal gitu. Nampak? Tapi dengan kita memelayukan hak tu lain lah. Tapi kalau nak kenanya silsilatul ahaditsil dha'ifati wal mawdu'ah li Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bagi Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Syekh Albani ni adalah seorang daripada tokoh ulama yang ada zaman kita ni, yang ulama tu dah ambil faedah belaka daripada dia. Cuma dia ada depan sikit daripada orang, sebab itulah jadi banyak orang tu berdeki terhadap dia. Nah, sama-sama orang hak reti jugalah duk berdeki sama-sama dia tu. Tetapi Tuhan royak dah. Apabila Tuhan nak akad, tak sah siapa dia heret turun. Nah, apabila Tuhan nak menzahir, tak sah pi aduk kamuh dia, tak sah pi aduk tutup dia, ia akan naik. Itu pegangnya orang Islam kita. Nampak tu tak? Ia nak akad hak lain tak boleh. Sebab apa? Sebab Tuhan ia nak akad orang tertentu. Tak boleh. Ya Tuhan pilih orang ni boleh buka jamiah di Fatani, tak sah buat kan? Tak sah nak katuk, tak sah nak tutup, tak sah dia nak kata gitu, tak sah nak kata gini, tak boleh. Ya sebab apa? Sebab Tuhan pilih. Nampak tu dah nak wipeh kata masalah Tuhan nak akad ni tak sah berdeki ya. Tak sah berdeki. Berdeki secara mana apa setara tu ya. Tak boleh nak buat gapo kali. Orang berdeki kepada dia ni sebab apa? Sebab dia ni mari ni seolah kata mai dak khidmatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejalan hak ulama-ulama belum daripada tu. Nampak tu tak? Hak ulama belum daripada tu. Ada apa orang nak orang nak kritik membina apa nama hak tu? Biasa. Pasal dia manusia kita orang ngaji belaka tahu kata anak adik kita ni tak sunyi tak sunyi dan tak lepas daripada silap dan salah. Tak itu. Kita nak pergi hujah kata orang pakat kritik belaka dia gitu gini. Siapa kata tak kena kritik? Hingga Imam Bukhari pun kena kritik. Kenapa? Imam Bukhari kena kritik, Imam Syafi'i pun kena kritik. Dan lain-lain lagi daripada ulama-ulama, bukan sekadar tu. Pakalaulah ulama seumpama Syafi'i, seumpama Bukhari kena kritik, Albani ni utama. Cuma kita tak boleh nak lepas dia. Nah, tahu dia. Bukan. Orang cidik ini makna kata orang ambil kebaikan daripada orang tu orang cidik. Orang yang tak cidik dalam arti kata tertutup cara mikir. Bukan orang kita je kata. Hak tu makna kata duduk tempat tulon. Ni bukan orang kita. Walaupun dia mana wik kebaikan kita pun tak boleh. Nampak tak? Orang nak wik kebaikan ke dia, nak wui duit ke dia ke, nak wui lembu ke dia ke, nak wui ke, tak boleh tak sih. Sebab apa? Sebab bukan orang dia. Dia nak kerah dengan hak dia, tak apa, duduk lagi. Nampak tu tak? Sebab tu kalau kita duduk lagu tu, nascaya, itulah. Tetapi, masa duduk anak duit risuah, masalahnya, depan daripada orang. Ni masalah, masalah orang kita ni, ya masalah. Ya benar tak ada masalah apa-apa. Kita nak memasalahkan benda tak ada masalah. Ya duduk di kita. Syekh Albani ni tulis kitab ni 20 jilid semua.
Nah, 20 jilid semua tentang hadis apa? Hadis maudhu'. Bahawa orang dok kata-kata Albani tak pakai ulama, tak gapo, biar dok kata gilah. Kita orang hak ada mata ni, ada akal fikiran ni, ada cara mikir ni, kita tengoklah. Kata sungguh ke tak? Dok dengar orang saja, gak punah keluarga, punah cara mikir, punahnya cara apa nak pandangi. Gi tengok orang cidik, gi tengok, gi dengar sendiri. Wak seumpama imam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah. Dia nak kata Muhammad tak molek gitu, Muhammad tak molek gini. Orang hak kata tu pak selera dia sendiri. Tapi imam dia cidik. Ya orang berakal, gi tengok Nabi sendiri. Tu pun tengok jadi boleh. Boleh kebaikan. Orang kita ada nak tutup mata kita tu tu orang tak ada kehendak baik dengan kita. Nampak tu tak? Ya nak gapo-gapo tu daripada kita. Tu kita faham molek. Sama ada urusan dalam keluarga, urusan dalam hidup harian kita, kerja kita. Dengar boleh tapi jangan pakai selalu. Nampak tu tak? Tak usah dengar demo tu. Tak usah baca demo tu. Tak usah ambil pedah pada demo ni. Ya siapa nak tekak kita? Pak kita buat apa kena pergi pakai pendapat dia. Percaya kita sekadar mana terhadap apa yang dia rayak. Pas sungguh berapa persen hak dia rayak tadi. Kena ukur lah pula. Tu orang cidik. Nampak? Orang cidik ya duduk lah tu. Ada pun orang tak cidik, biarlah. Kita orang cidik buat apa? Duk buat kedudukan kita, budi pekerti kita supaya orang tak cidik. Ya duduk situ. Cuba tanya diri. Syekh Albani ni ya karya kitab ni 20 jilid. Dahlah kita ambil semari sejilid. 20 jilid nak wari belakang tu berat ni. Ni kitab Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah wa Atharuha As-Sayyi' fil Ummah. Maknanya ini ni talian, rantai-rantai hadis-hadis yang dhaif, lemah. Lemah di sini katanya dia sendirilah, iaitu lemah yang lemah sungguh, dhaifun jiddan, lemah apa seteruk. Sebab kalaulah lemah khafif, ia bubuh dalam silsilah ahadits sahihah. Ya duk lenung. Sebab tu banyak dalam tu hadis dhaif tapi akak jadi hasan li ghairihi. Tu. Duk situ. Nampak tu tak? Ada hak duduk sini ni hadis yang lemah teruk dan dusta. Dan kesan-kesannya yang jadi keburukan pada ummah. Duk jadi mundur, duk jadi tak adanya kesedaran, tak adanya jadi kemajuan, tak jumpa dengan alih hak dunia, tak ada semasa dan sebagainya kerana duk amal pakai percaya dengan hadis-hadis yang palsu. Tu masalah. Lagu mana? Supaya makan ubat habis umur tu lah. Obat habis umur. Asal obat ni manfaat tak? Manfaat. Tapi habis umur. Tubik mari tak tahu daripada jihad mana. Kita ni nyawa kita hak tu hewi sekali hidup dunia ni kita pergi ambil. Moga lagu tu bubuh dalam mulut kita telan. Adakah benda tu nak manfaat bagi kita? Tak. Tidak sama sekali. Sebab tu kita kena mikir nak makan obat semua tapi obat tu ada umur ke tak? Tak ada umur. Jamin ni tu baik pada mana? Sebab tu kerajaan duk merak tu. Kerajaan duk duk ambil tindak care tu. Tak kira di negara Malaysia, Indonesia, Thailand ambil tindak care dengan orang jual obat hak tak adanya jamin ni. Obat habis umur. Orang tak main lagu tu. Hadis maudhu', hadis palsu, kita pergi ambil buat pakai. Buat pegangi, buat ibadat. Buatnya bina hukum, punah habis. Supaya saat ni, supaya masalah makan obat tu. Pak kita pergi tengoklah hadis gapo kata haya dok royak dalam ni. Tengok. Nah, tengok ya wari.
dengan apa nama, dengan sebab, dengan tu, dengan ni, beberapa perkara. Bukan duk kata sebagaimana kata ya tak ada pakar ulama. Tak, kau tengok sendiri. Tengok sendiri mana kata orang kata ya tak pakar ulama. Cuba tengok dalam satu hadis yang dia nak hukum kata hadis tu dhaif jiddan itu ataupun maudhu' ataupun munkar tu ya guna ulama apa orang. Tengok sendiri. Tengok dengan mata. Tengok dengan mata. Bukan benar nah orang duk oyak atau Albani ni, orang sekarang ni nak pakai Albani, nak tinggal Bukhari dan Muslim. Itu adalah benda yang palsu. Perkataan yang keluar daripada orang yang tak benar dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Orang yang tak berakal. Orang yang tidaknya adanya kesedaran dalam masalah nak sebarnya agama. Tak ada. Ada royak mari tahap udara gitu lagi ni. Nampak tu tak? Itu apa yang kata perkara-perkara yang kita sendiri tak boleh lah nak pergi pakai pendapat-pendapat umpama tu, kerana itu adalah zalim. Itu adalah zalim. Itulah setengah daripada kitab-kitab yang Syekh kita sebut mari di sini. Wa kadzalika al-kutubul mu'allafatu fi ad-du'afa. Dan dimakan itu juga kitab-kitab yang disusun mari tentang masalah hadis-hadis yang dhaif. Seumpama kita tahu harilah sini. Banyak doa kitab ni tak nak wari juga. Mengajar di lain tempat hak taruh kitab duk lain ya payahlah. Tu ya payah. Pasal dia lah. Tempat mengajar kita ni ya tak ada jadi besar mana. Tempat untuk kita nak buat mengajar ya. Nak taruh kitab dengan banyak-banyak tu ya bukan tempat dia pula, maktabah dia. Iaitu seumpama kitab Du'afaul Kabir. Bagi dia bagi Imam Al-Uqayli. Imam Al-Uqayli. Dan Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Bagi siapa? Iaitu bagi Imam Ibn Adi. 10 jilid. Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Dan sebagainya. Ibn Jauzi ada lagi, dia tulis kitab Al-Ilalil Mutanahiyah. Tentang masalah hadis-hadis sebab-sebab nak boleh jadi hadis tak terpakai tu ada. Maka kita ni kalau kita berasa penat sangatlah. Kita rasa penat sangat nak tengok banyaknya kitab hak ulama-ulama kita tulis. Saya berasa kata nak mula sekali ni kita sebagai orang nak mengaji ni hak nak jadi tak jadi berat bagi kita. Ni makna kata ni hemoh hak tinggi, ni hemoh duk sini. Hak tinggi dah. Tetapi kita padang hak ning tu mula-mula. Nama kita Al-Asrarul Marfu'ah fil Akhbaril Mawdu'ah. Bagi Syekh Mulla Alil Qari. Syekh apa? Syekh Mulla Alil Qari Al-Hanafi. Dia ni dikenalkan dengan Mawdu'atil Kubra. Hadis mawdu' saja dah ni. Terbanding yang diperiksakan oleh Syekh Muhammad Lutfi, Maktab Al-Islami. Ni sebuah ni mata memadai dah kita nak tahu hadis mawdu'. Cuma susun ni dalam ni iaitu ya susun ni mengikut huruf hijaiyah daripada alif, ba, ta hingga akhir. Maka kita nak tahu kata hadis tak ingat kepala je. Orang kita dengar daripada mana-mana orang sebut kita rasa syak. Kata mawdu' ke bukannya. Kata kau orang lah jangan tuduh orang. Kau dulu tengok, dengar pada dia, dengar saja. Lepas pada tu kita klik mari cek tengok dalam kitab ni. Dalam kitab ni duk mana hak dia kata tu. Golek ke lah tak lepas. Golek ke tak lepas. Adalah dalam ni. Itu satu. Dan yang kedua dinamakan kitab Mawdu'at As-Sughra. Saya tahu hari sini ada Mawdu'at Sughra tu sakut paut dengan hadis. Hak ya juga hak Mulla Al-Qari. Ada Mawdu'at Kubra, Mawdu'at Sughra. Dua ni dulu. Kemudian Majmu' Fawaid tu kita mutalaah. Mutalaah mana kata kita bacalah. Kita tengoklah. Insya-Allah taala apabila kita dengar hadis-hadis palsu tu ya lekat. Salah taibun nakak kita ada. Tikuh mana-mana tikuh ibarat atau tikuh mana-mana masuk rumah kita kena nakak.
Sebab apa? Sebab dalam otak kita, dalam cara ingatan kita tahu dah kata ini hadis maudhu' kita ada siap dah. Maka apabila kita dengar daripada mana-mana orang periwayat hadis hak tak sabit, jelas. Cuma cara nak tegah tu sebagaimana saat ni lah deh. Sebagaimana saat ni kita riwayat dah saat ni tu. Yang ke seterusnya tu habislah tu. Tu habis. Soalan yang ke 57. Ni nak masuk pula soalan yang ke 58. Soalan yang ke 58. Soalan 58 ia kata ma mada tathabbut Ibn Jauzi fi kitabihil mawdu'at. Apakah apa yang kata sekitar manakah kemahiran tetap molek bagi Imam Ibn Jauzi di dalam kitab mawdu'at dia? Mana kata Ibn Jauzi ni teguh setara mana? Nah, kuat setara mana, teguh setara mana dia tu kitab mawdu'at hak dia tu. Kitab mawdu'at hak Ibn Jauzi tu teguh setara mana? Ada ulama tek gapo ratik, ulama pertikai gapo ratik, kata gapo ratik. Tu soalan mari. Hak lain tak ada dikata gapo. Hak lain seumpama kitab Imam Sayuti, kitab Jauzajani Sa'ning ataupun hak Syaukani dan lain-lain lagi lah. Lain-lain lagi. Lagu mana? Orang mari tanya Syekh. Lalu dia jawab dengan pendapat hak dia lah. Mana pendapat yang nakal mari pada ulama juga. Kata mana? Jawab kata Ibnu Jauzi mutasarri'un. Ibnu Jauzi itu mutasarri'. Mana apa mutasarri'? Mutasarri' mana kata dia itu gaduh. Gaduh bil hukmi 'alal hadithi bil wad'i. Dia cepat sikit dengan menghukumkan atas hadis-hadis dengan kata hadis tu dusta, hadis palsu. Makna kata ulama tu dia tengok tu Ibnu Jauzi ni duduk dalam bahagian tak ada cuma sangatlah dalam masalah nak hukum hadis maudhu'. Duduk situ. Helah tu. Duduk situ. Tu. Pak orang hak duk royak mari ni bukan lapisan kita, lapisan Ibnu Hajar Asqalani, lapisan Sayuti, lapisan Sakhawi dan lain-lain lagi lah daripada ulama-ulama, iaitu ulama hak cara tentang ini hadis. Yang cara tentang hadis Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Alasan ni ya hukum hadis. Ulama kata gini pun ada alasan. Nak kata ya tak apa, nak kata dak pun tak apa, tapi alasan lepas daripada kata ya gini, alasan tidak begini, alasan gitu. Kita kena hajar diri kita duduklah tu dah. Barulah kita tak ada harga. Kalau kita tak hajar diri kita duduk lagu tu, mana kita tak ada harga. Waqad hakama ala hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dan sesungguhnya telah menghukum ia, yakni Ibn Jauzi, di atas hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis marfu'. Hadis sanad hukum dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan in talat bika muddah awshaka an tara qauman yaghduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi la'natihi fi aydihim mithlu adnabil baqar. Yakni Imam Ibn Jauzi menghukum di atas hadis Abu Hurairah, hukum dia tu marfu' akad ke Nabi. Katakan hadis bunyi katakan in talat bika muddah. Makna kata jika mung tu umur panjang. Makna hidup pe tu mung tu umur panjang. Au syaka an tara qauman.
Ausyaka makna mung tu lagi akan boleh tengok. Kalau mung tu umur panjang, mung tu boleh tengoklah satu kaum yaghduna fi sakhatillah, berpagi-pagi mereka itu duduk di dalam kemurkaan Tuhan, wa yaruhuna fi la'natihi, dan berpetai-petai mereka itu di dalam kelaknatan Allah Subhanahu wa taala di atas dia. Buat apa? Fi aidihim, di tangan dia tu mithlu adnabil baqar. Makna kata di tangan dia tu ada alat untuk nak apa nama? Nak pukulkan orang. Makna kata hadis ni nak royak kepada adnabil baqar, mana seolah kata ekor lembu, menyemuklah bahasa kita, tempat pukul orang tu. Maka hadis ni nah, hadis ni hak Ibnu Jauzi maksud dalam kitab Maudhu'at ni akhrajahu wal hadis fi sahih Muslim. Hadis ni ada dalam sahih Muslim. Hadis ni ada dalam sahih apa? Sahih Muslim. Sebab itulah ulama hukum kata Imam Ibnu Jauzi ni ya gaduh sikit, tak ada cuma sikit dalam masalah nak hukum hadis tu dengan kata hadis tu maudhu'. Tu tetapi 90% kenalah ilmu hak jawab hari ni. 10% tu ada dicara oleh ulama. Salah satu hak ulama tapis kelik mari iaitu hadis ni. Hadis hak kita dengar tadi, hadis dalam Sahih Muslim rakam 2857. Tu. Jadi hadis ni dok nak royak masalah kata kalau kita panjang umur, Nabi kata boleh tengoklah orang tu dikena laknat oleh Allah Ta'ala dan duk di dalam kemurkaan Tuhan. Hak apa? Kerana suka zalim ke orang. Suka zalim ke orang. Tuduh orang, memperhalalkan darah orang, memperhalalkan maruah orang, mempercemarkan orang. Dan mengkacaukan hidup orang, sekat orang daripada masuk nak belajar, nak ambil ilmu pengetahuan dan sebagainya. Yang ada dalam dunia sekarang learning ni boleh kita tengok. Sungguh benda tu seolah kata dia duk suka menzalimi kat orang. Kinayah kata di tangan dia ni pukul tadi, buat mau pukul dengan lidah, buat mau pukul dengan fikiran dia, buat mau pukul dengan perbuatan dia. Banyak hak ulama-ulama syarah mari. Tak ada apa. Tapi pada asal tu pakarlah kata di tangan dia dan nyemuk sungguh. Tu dia nak kita faham kata Nabi kata kalau kita panjang umur boleh tengok. Boleh tengok sungguh. Tanya apa boleh tengok sungguh. Tu nak kita faham molek. Itu adalah hak ulama kata jangan gaduh dah. Kalau Ibnu Jauzi hukum kata hadis tu maudhu', kita kena tengok pula. Kena tengok pula. Tapi alhamdulillah sekarang ni ada muhakkik. Muhakkik mana-mana? Orang periksa. Ya tengok pak tu, kita tengok tu, ya wari siap dah. Kata hadis ni duduk dalam kitab-kitab maudhu' hak ulama hak sah lagi tu, mari betul lah molek. Tak ada apa. Kalau hadis sahih, dia kata hak ni jadi boleh jadi apa yang kata terlucuk ke, tak ada nak tengok ke, jadi terlepas mata ke dan sebagainya, tanggung oleh ulama tu, kita berhenti. Tapi saya ayat 90% kena dalam ni. Nampak tu tak? Tu dia. Yang keseterusnya, satu dah soalan akhir ni, 59, madza ta'rif an kitabil qawli al-musaddad fi adh-dhabb an musnad Ahmad. Apakah mung tu mengetahui pandangan mung lah mano? Pandangan mung tu lah mano terhadap kitab nama Al-Qawlu. Terhadap kitab Qaulil Musnad fi dhabb an musnad. Musaddad. Al-Qaul Musaddad fi dhabb an musnad Ahmad. Ni pandangan mung lagu mano terhadap kitab ni?
Pandang ngemung tu, hai tok guru, kitab ni kitab gapo? Nah, hak pio. Seolah kata anak murid jumpa satu kitab, nampak tak tu, ya jumpa satu kitab, kamar dia yang mai tanya, ini kitab hak pio tok guru. Nah, kitab ni kitab gapo? Seolah gitu. Tu seolah kata dia beli siap dah, jumpa siap dah, ataupun dia terbaca. Baca dalam majalah tu ko, baca di dalam, kerana orang Arab ni ada tiap-tiap bulan tu ada majalah. Majalah ni mana bahasa Sia panggil nitiaksan. Nampak tu tak? Seolah kata majalah, kalau hak dulu di mana negara Malaysia seumpama pengasuh dan apa nama tu tiap-tiap bulan waktu baik tak ke? Sekarang lah ni wallah alam ada tak, kita tak tahulah. Kita duk tengok, duk baca hak dulu-dulu tu, itu ada. Maka apabila kenal nama baca mari, teringat dalam otak kata Tok Guru. Kitab Qaulul Musaddad fi Dhabbi an Musnadi Ahmad ni, kitab gapo? Kitab sakut paut dengan gapo? Mari tanya Tok Guru. Hak ni hak molek. Bukan duk taruh ilmu sore dia. Tak yang nak tanya. Baca kamar dia tanya pula. Tu cara orang ngaji. Cara orang ngaji. Lalu dia kata, huwa kitabun. Syekh pun jawab, kitab Qaul Musaddad tadi itu, iaitu satu kitab Allafahul Hafiz Ibn Hajar, mensusun akan dia oleh Hafiz Ibn Hajar. Ibn Hajar mana? Ibn Hajar Al-Asqalani, Abul Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani. Tu dia. Oh, kitab hak Ibn Hajar tulis Tok Guru. Kitab Ibn Hajar tulis. Kata apa dalam tu? Zakara fihi, telah sebut oleh Imam Ibn Hajar di dalam itu kitab, 24 hadisan. Berapa? 24 hadis. Min Musnadi Ahmad, daripada kitab Musnad. Hadis tu 24 hadis daripada kitab Musnad Imam Ahmad. Zakaraha Ibn Jauzi fil Mawdu'at. Ibn Jauzi mari bubuh sebut akan 24 hadis tadi itu di dalam kitab Mawdu'at. Kena pula dah. Anda kata ulama mai pertikailah terhadap kitab ni. Ulama mari duk periksa balik. Tak baik. Tetapi sebagaimana saya rakyat saning lah, makna kata ulama periksa pula, muhakkik periksa pula. Oh, hadis ni gini. Siap dah. Seni kitab kalau kita baca hak muhakkik. Nampak tu tak? Bagi orang sunnah kita dia boleh terima, tak ada apa. Sebab orang sunnah kita ni terbuka akal fikiran dia, terima gapo? Kebaikan yang dikemukakan oleh mana-mana pihak pun dengan alasan. Dengan alasan. Itu adalah kelebihan fadilat terutamanya kepada orang-orang sunnah kita, tak kira di mana juruk bucu dalam dunia ni, orang sunnah tu berpendirian umpama itu. Alhamdulillah, hadza apa yang kata min ni'amillahi lana, daripada nikmat Allah Ta'ala kepada kita sekalian. Ibn Jauzi sebut pula 24 hadis di dalam kitab Musnad, yang sebut akan dia oleh Imam Ibn Jauzi di dalam kitab Mawdu'at. Sebut saja ke? Ada wa hakama 'alaiha bidzalik. Dan dia menghukum dan telah menghukum ia Ibn Jauzi di atas 24 hadis hak daripada Musnad Imam Ahmad tu dengan kata maudhu'. Dengan kata mana? Dengan kata hadis maudhu'. Kemudian Ibn Hajar tulis kitab tu, wa radda alaihi Ibn Hajar wa dafa'a qawlahu. Dan Ibn Hajar jawab balik di atas Ibn Jauzi dan menolakkan pendapat itu. Ni nak ayat kata ulama tu cara ilmu ni ya boleh tulis buku pergi mari. Ibn Jauzi mati 597, tak gitu. Ibn Hajar berapa?
852 kali 56 gitulah. Makna kata jauh, jarak jauh. Tetapi orang ulama mereka Madiyah tengok pula, ya alasan gini. Bukan seumpama dok pahal oleh orang hak wahai dok pahal kata, masa tua dok ada tak ada pihak tegah. Ada. Ilmu bukan dok situ. Orang mikir lagu tu orang mundur. Mana orang tak ada semasa, orang mundur, orang yang apa yang kata tak terbuka cara mikir dia. Mundur tak terbuka cara mikir dia, yang apa ni, yang tak sesuai lah. Kita itu nak pergi pakar dan ambil sebagai contoh tauladan dalam masalah pengajian kita. Ibnu Jauzi jawab di atas Imam Ibnu Hajar jawab di atas Ibnu Jauzi dengan alasan dan menolakkan pendapat Ibnu Jauzi tadi itu kata tak betul. Menolak kata tak betul. Dengan apa? Dengan alasan. Kita tu ambil cari tak jumpa, lebih kurang terbanding kecil tapi pedah banyak. Kita tu pedah banyak cara permainan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permainan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak sudah pada soalan yang ke-60 ni, insya-Allah boleh sikit lagi dah. Niat kita nak ambil 4 soalan soalan 4 soalan. Tengok soal lagi. Soal yang ke-60. Uzkur ba'd asma'il wadda'in. Tok guru, saat ni kita kenal kitab dah. Kenal dah kitab yang ulama hipung hadis maudhu' duk dalam tu. Ning nak minta tolong pula tok guru sebut setengah-setengah, wari setengah. Wari boleh buat sebagai contoh nama-nama orang yang membuatkan hadis maudhu'. Makna nawi tok guru tolong sebut sikit di kalangan orang hak buat hadis maudhu' dalam Islam kita ni pia kata tok guru. Ni sebagai ilmu pengetahuan molek lah ni. Ilmu pengetahuan yang bagus yang molek lah. Tu yang bagus yang molek lah, supaya nak uwi kita itu jadi boleh ambil ambil pengajaran daripadanya dan faedah daripadanya, insya-Allah taala. Baik. Dia kata minhum, setengah daripada nama-nama orang yang buat hadis maudhu' ni. Bukan hamba duk sebut. Ulama duk sebut, lama kata sedap duk kata kat ulama. Tak. Tengok kata orang kata tu dengan alasan gapo. Jangan kita itu pejam mata. Nampak tu. Kita nak sebut tak leh kalau ulama tak sebut. Sebab apa? Sebab ilmu ni yang mari dengan talian pengajian. Bukan mana nak sebut ikut dah gitu. Nampak tu tak? Nuh ibnu Abi Maryam al-Mulaqab bi Nuhil Jami'. Setengah daripadanya iaitu nama seorang yang suka tok hadis maudhu', buat hadis palsu, namanya Nuh ibnu Abi Maryam al-Mulaqab bi Nuhil Jami'. Yang dia itu dikenal dengan Nuhil Jami'. Nuh Jami'. Jami' nama dah beripung semua benda ada di diri dia, malaikat sidq wal haq. Malaikat benar-benar saja hak tak ada. Hak lain dah belaka. Tu berat agak kalau kena kata lagu tu. Tahu belaka tapi tak tahu sungguh sahabat. Teruk juga. Lagu tu teruk. Ada belaka di diri dia, tapi kebenaran ia tak ada. Nama Nuh ibnu Abi Maryam. Kita telah terjemuh dah dia ni pada pengajian kita yang telah lepas, iaitu soalan yang ke berapa? Soalan yang ke-54 tu lah. Tu rajuk tu lah. Pada pengajian kita hak belum daripada ni. Belum daripada ni. Sebagaimana kita ambil daripada kitab Mizanul I'tidal bagi Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala.
Itu satu. Yang kedua, Muqatil ibn Sulaiman al-Balkhi. Al-alimu bit-tafsir. Yang kedua, nama Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi, yang alim tentang masalah tafsir. Katanya Muqatil ni mati pada tahun 150 Hijriyah. 150 Hijriyah. Tahun sama dengan tahun Abi Hanifah mati. Ingat mudah. Bagi orang nak ingat tarikh ulama gitulah. Mana tahun tarikh mati sekali, tahun tulah dengan Imam Abi Hanifah. Dan tahun tulah Imam Syafi'i mari kepada dunia ni. Tu kita ingat mudah-mudah. Muqatil ibn Sulaiman Balkhi, alim bitafsir, mati bila? 150. Tak lupa dah lah. Digelarkan dengan Abu Hasan dia. Abu Hasan. Dia ni apa nama? Suka juga. Kata ulama suka juga meletakkan hadis-hadis yang tak sabit, hadis-hadis palsu di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muqatil di dalam ilmu rijal, ilmu hadis ni hak ulama duk cara dua orang. Muqatil ibnu Sulaiman dengan Muqatil ibnu Hayyan. Muqatil ibnu Hayyan itu adalah thiqah. Itu tak ada dipertikaikan. Adapun Muqatil ibnu Sulaiman hak ni adalah dipertikaikan oleh ulama, dibicarakan oleh ulama. Nampak tu tak? Supaya Atta ibn Yasar suku, Atta ibn Abi Rabah suku. Bukan orang tula-tula tu, nama-nama tula. Tapi bakal bin lain-lain. Faham tak? Tu. Tu. Dan seorang lagi, Riyas ibn Ibrahim An-Nakhai. Iaitu Riyas anak Ibrahim An-Nakhai. Riyas ibnu Ibrahim An-Nakhai, digelarkan dengan Abu Abdurrahman An-Nakhai, orang Kufah. Orang Kufah. Yahya ibn Ma'in kata kadzab laisa bisiqah. Orang dusta, tak dipercayai, tak boleh nak buat percaya lagu ni. Imam Ibn Hibban kata dia meletakkan hadis. Dan katanya Imam Al-Azdi tak halal kita meriwayat daripadanya, tak halal. Mana haram kita riwayat hadis daripada Riyas ibnu Ibrahim An-Nakhai, tak leh. Tu dia. Yang seterusnya wa Muhammad ibn Sa'id Al-Maslub. Yang kelima Muhammad bin Sa'id Al-Maslub. Dia ni daripada orang Dimash, dituduh ataupun diletakkan ulama kata dia ni termasuk daripada golongan orang zanadiqah, orang zindiq, ataupun orang munafik lah, kecil mudah-mudah berpura-pura Islam. Imam Ahmad kata dia ni sengaja meletakkan hadis palsu, sengaja. Imam Ahmad kata dia ni sengaja meletakkan hadis palsu. Maka 2, 3, 4 orang tadi itu hak kita dengar, itulah orang yang meletakkan hadis palsu di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang letakkan hadis palsu di atas Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nak kita ingat, nak kita faham, nak kita boleh ambil pengertian daripada pengajian kita ni. Mudah-mudahan kita boleh jaga diri kita daripadanya. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Kita ni orang terkadang orang umur banyak dah. Kena buat anak cucu kita pula. Lepas tu kita nak dengar juga hadis-hadis maudhu'. Hagimah Tok Guru. Tok Guru waktu baik kitab-kitab lagu tu. Mari tengok syarah. Syarah nak orang, bukan syarah nak pakai, syarah nak jaga. Gini. Nampak tu tak? Syarah nak jaga supaya nak kita itu boleh jaga diri kita. Mula sekali jaga diri. Lepas pada tu barulah sebar kepada orang dengan cara. Sahabat sebar dengan cara. Sebar dengan cara mudah-mudahan kita itu diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita mempunyai ilmu pengetahuan daripada alim ulama kita tentang ini masalah. Kita boleh jagakan diri,
jaga orang duk wah Tuhan kita dan umat kita daripada hadis-hadis palsu. Itulah sedikit daripada pengajian kita pada hari yang mulia ini. InsyaAllah kita akan masuk soalan yang ke-61. Adakah memadai kita sebut sanad saja serta kita tak ada royak kata hadis tu duk darajat gapo? Terutama hadis yang tak sabit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana nanti kita tengok nanti kita tengok pada pengajian kita yang lagi akan datang. Pada hari ini sekadar inilah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.